قال الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى: وأما الحمد اصطلاحا وأما الحمد تقدم الله وأما معنى الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره. Dia kata, dan adapun makna puji hak dulu tu, makna puji lughatan dari segi bahasa bercakap, hak ni pada persatuan ulama. Ulama letak pakak letak bila panggil hamd itu apa dia? Jadi katanya makna hamd pada istilah ulama, dia panggil pada persatuan ulama ataupun pada panggilan ulama, kerana istilah tu ittifaqu ta'ifatin ala amri. Katanya maka iaitu alhamdu, makna puji pada istilah ulama ialah fa'lun. Kita tengok di sini nampak umum pada makna logat. Hak makna logat tadi as-sana bil kalam atau bil lisan, sebut lidah je hak nun, tak termasuk perbuatan lain. Adapun makna puji pada istilah tu fa'lun. Dia guna dengan fa'lun, perbuatan. Ni umumlah. Perbuatan yumbi'u, yang menunjuk, ya asalnya amba'a, yumbi'u itu mana beritahu. Perbuatan yang menunjuk, yang beritahu dari an ta'zimil mun'im. Perbuatan yang beritahu dari membesarkan orang yang beri nikmat. Makna perbuatan yang menunjuk atas membesar, maksudnya fa'lun yumbi'u an, mana yadullu ala. Bila tetakwil yadullu mana ala. Perbuatan yang menunjuk ia atas membesarkan orang yang beri nikmat. An ta'zimil mun'imi. Tapi tilik segi mana? Min haitsu kaunihi, dari segi keadaannya al-mun'im itu mun'iman. Tilik segi orang tu yang buat nikmat, yang beri nikmat, yang mengkurnia. Kurnia tu alal hamidi, atas orang yang memuji, au ghairihi, atau atas orang lainnya. Kita kata si Zaid tu satu orang yang buat kurnia, yang buat baik kepada satu orang. Sama ada satu orang tu kena yang memuji ataupun orang lain. Maka perbuatan yang menunjuk atas membesarkan orang yang beri nikmat tu panggil puji pada istilah. Umum pada makna puji logat lagi. Puji logat tu khas dengan lidah ya. Itu dia. Khas dengan perkataan je. Adapun puji pada istilah ni umum. Sebab tu dia mari ta'mim, dia kata sawa'un kana zalika. Dia panggil ta'mim tu. Nak ta'mim pada kata fa'lun. Sawa'un kana zalikal fi'lu, tulis situ. Makna puji tu ialah perbuatan, sama saja adalah zalika, demikian perbuatan itu tu, sama adanya qaulan bil lisan, perkataan dengan lidah. Dia panggil fa'lun lisan. Perkataan ni mana pekerjaan lidah. Maksudnya fa'lun. Awi'tiqadan bil janan, ataupun berpegang dengan hati. Duk i'tiqad dalam hati dah. Maksudnya kata fa'lun juga. Kerana i'tiqad ni masuk dalam perbuatan hati, kerja hati. Berpegang dengan Tuhan ada masalah. Tu maksud di dalam kata perbuatan hati, kerja hati tu.
Cakap tu kerja lidah. Baik kita kata masalah fa'lun. Au amalan bil arkani, ataupun kerja dengan segala anggota. Maksud arkan sebab dia kata bil arkanil lati hiyal a'dha'u, ya tafsir siap dah. Ataupun kerja dengan segala arkan. Asal arkan makna juzuk suku-suku dah. Juzuk satu suku satu bahagian. Maksud arkan di sini allati hiyal a'dha'u, ialah segala anggota. Kerja dengan tangan, kerja dengan kaki, masuk di dalam kata fa'lun semua. Maka manakala fa'lun yang menunjuk atas membesarkan orang yang beri nikmat, tu panggil ke puji. Terbenar sebut lidah, oh Zaid tu satu orang yang murah, satu orang yang murah, lalu dia buat baik kepada satu orang lain, so khalik. Kat kita puji, oh Zaid ni orang yang baik, orang yang murah. Tu puji dengan lidah. Ataupun bila bertemu dengan Zaid, kita buat satu perbuatan menunjuk tak besar ke dia, panggil puji juga. Puji dengan perbuatan. Baik. Cuma iktikad tu tak dapatlah dengan secara zahir tu. Cuma ada tanda-tanda. Kama qala al-qailu, sebagaimana berkata orang yang berkata, ni kata dengan bentuk syair ni. Kama qala al-qailu, tak royak. Ini perkataan siapakah asalnya? Tak sebut tuan yang kata nama tu. Afadatkumun na'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba alif itlaq. Alif semata-mata alif untuk nak pelepas suara aja. Bukan kata alif tasniyah gapo dak tu. Dia panggil alif itlaq, semata-mata alif. Tujuannya bila masuk dia tu boleh melepas suara. Kalau tak ada alif tu nak melepas suara tak boleh. Muhajjab. Bunyi gitu. Apalagi kalau wakaf muhajjab, ada bubuh alif fa tu jadi pedah, boleh lepas suara jadi panjang. Tengok yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Dia jadi melepas suara panjang, tu pedah bubuh alif. Artinya afadatkumun na'ma, bahar tawil. Dalam lagu syair ni kita nak kata kama qala al-qailu ay syairu min bahril tawil, min bahril tawil. Nama lagu syair tu dia panggil bahar tawil. Fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Ukur turut tu afadatkumun na'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Artinya beri faedah akan kamu oleh nikmat daripadaku itu 3 perkara. Mana 3 perkara tu? Satunya tangan aku, yang keduanya dan lidah aku. Yang kedua lidah aku, atau tanganku tu apa isyarat pada anggota, maksud tangan tu termasuk kaki apa gilah. Maksudnya perbuatan dengan anggota. Walisani dan lidahku, tu perbuatan lidah, mana kita kata perkataan. Wadhamiral muhajjaba, dhamir di sini mana hati. Dhamir yakni hati, qalb. Karena ke dhamir sini ayil qalba al muhajjaba, jadi hijab, jadi dinding duduk dalam dada tak nampaklah. Baik, kalau gitu masalah iktikad ni panggil perbuatan juga, berasa muskil tu. Dia kata begini, wa innama kana li'tiqadu fi'lan. Gano boleh kata iktikad ni masuk le fi'il, panggil perbuatan juga. Buat dengan tangan, tak apalah. Kita duk kecek semua dah. Buat dengan tangan. Kadang-kadang orangnya buat dengan kaki. Orang buat dengan tangan, buat dengan kaki. Jadi panggil juga buat.
Tu iyalah kita dak kecek tu buat dengan tangan, buat dengan kaki. Buat dengan lidah tu cara kita berkecek. Tapi walaupun pun masalah kerja lidah, kecek ni kerja lidah. Kerja kaki tangan tu panggil perbuatan zahir tu, kerja lidah panggil perkataan. I'tiqadnya panggil kerja juga. Panggil fi'il juga. Kok mana? Dia kata wa innama kana li'tiqadu fi'lan li'annahu tasmimu bil qalbi. Itu dia. Kerana bahwasanya al-i'tiqad itu ialah tasmim. Tasmim ni kita nak panggil apa? Menetap. Menetap ke dengan hati. Masalah satu kerja dah tu menetap tu. Asalnya kita ni duk ihtimam dalam hati tu, kadang-kadang duk berpapah kita ni sekali, ya ko, begitu ko, begitu atau begini, boleh jadi begitu, boleh jadi begini, hati kita menetap. Jadi satu kerja. Sebab tu kadang-kadang kita dah mau fikirlah mana. Sekali begitu, sekali tak jadi, kena boleh tetap aku mana-mana. Menetap bahawasanya sungguh. Hati menetap tu satu kerja tu, kerja hati. At-tasmim. Tasmim bil qalbi. Kerana i'tiqad ialah menetap dengan hati. Sebab itulah kalau orang tu dak lalu tak panggil i'tiqad. I'tiqad dia kena jazam dia memutus hati. Ya, tasmim menetap dengan hati. Tu kerja hati dia panggil. Sebab itu kata i'tiqad tu fi'il. Itu dia. Kalau gitu kita i'tiqad Tuhan ada tu puji dah. Puji pada istilah. Kita sebut lidah betul Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mengetahui itu puji lidah. Lepas tu kita buat tunjuk atas membesarkan kita semaya. Semaya tu puji. Tu dia. Ataupun kita kata kita puasa walaupun tak ada baca apa katakan. Tu maksudnya puji dah kerana perbuatan yang menunjuk atas membesarkan mun'im. Mun'im kita kata Allah Taala. Jadi puji tu. Ataupun satu orang kata Zaid seandainya orang yang bagus, bila dia mari mak kita tak ada kata gapo agak makan ni bagi ke dia. Itu perbuatan yang menunjuk. Ataupun kita sambut dengan baik dia. Itu perbuatan tu dia panggil kata perbuatan tu menunjuk atas puji tu walaupun tak ada kata apa. Hak kata tu hak puji lidah. Ni sadak sambut dia, seleka dia tu akak ais sejuk minum. Tu panggil perbuatan. Masalah puji dah tu pada istilah. Wa amma qauluhum, dan adapun kata mereka itu ulama, ada yang kata at-tahqiqu, dia kata annahu bahwasanya al-i'tiqad tu kaifun. Apa kaif? Ni dia panggil tu bagaimana dalam istilah maqalah panggil maqulatul kaif. Gapo kaif? Ayat suratu, iaitu rupa al-hasilatu yang ada ia, yang hasil ia bin nafsi di dalam hati. Ada kata begitu. I'tiqad tu rupa ia, hasil ia pada dalam hati. Mana? Supaya kita kata Allah Taala ada. Kita sila dalam hati ada Allah tu, kita menetap kata sungguh. Ini mana tak dia panggil kaif belah tu. Hak tu kata dia. Wa amma qauluhum, dan ada perkata mereka itu begitu tu, dia panggil bahwa tadqiqun kalamiyun saja. Itu nak mahalusi bahasa-bahasa cakap saja. La yunzaru ilaihi huna, tidak ditilikkan kepadanya, kepada at-tadqiq ini huna di sini. Tak tiliklah tu. Kita klik ke sana. I'tiqad ialah panggil ke fi'il kerana dia adalah tasmim bil qalbi. Sekat tu. Habis. Fa in qila, maka jika dikatakan fi soal, kalau ditanya kata al-i'tiqadu la yumbi'u, ataupun kata dengan jalan i'tiraf dalam maksud dalam tanya dah lah. I'tiqad itu la yumbi'u an ta'zimil mun'imi. Kalau orang kata i'tiqad dalam hati itu tidak menunjuk ia, asal tidak beritahu dari, maknanya tidak menunjuk ia atas membesarkan mun'im. Dijawabnya begini.
ujiba dijawabkan an hadzal qil, dijawabkan daripada itu pertanyaan perkataan tu, jawab dengan katakan bi annahu, dengan bahwasanya al-i'tiqad itu yumbi'u menunjuk ia sekiranya barangkali lam jatuh tu. Sekiranya lawit buli'a alaihi. Lawit buli. Nak ada lam lagi lepas pada ta. Menunjuk sekiranya lawit buli'a alaihi, kalau dinampak, kalau dilihat ke atasnya. Gitu. Supaya tangan buat ternampaklah. Nampak tangan tu. Yang berlaku sesuatu. Kita nampak kaki tu, yang berlaku padanya. Ni pun kalau sekira dilihat atasnya. Yumbi'u lawit buli'a alaihi. Ataupun makna gini, annahu yustadallu alaihi bil qaul. Atas pada annahu yumbi'u, dijawabkan dengan bahawasanya i'tiqad tu sungguh pun dalam hati, tapi boleh diberdalil ke atasnya, atas i'tiqad dengan perkataan. Tengok mudah pergi ke mana. Aku pergi tu ada, aku pergi tu hak kuasa, tu boleh ambil dalil dengan atasnya tu dengan perkataan. Aku tanya dia, tengok dia mudah pergi ke mana. Atau apa hazai ni dia mau suka ke mana ke Zaid. Kalau suka Zaid ni orang baik, tu baiklah. Kata hanya ada hati dia pula tu dah. Dia. Itulah makna kata sungguh pun tak dapat dilihat, tapi ada tanda-tandanya. Sekira kalau dilihat belatulah, ataupun boleh diberdalil ke atas i'tiqad tu dengan perkataan. Kalau gitu wa yatahaqqaqu hina idzin hamdan. Maka dan ternyatalah ketika itu oleh dua puji. Ketika mana tu? Ketika yustadallu alaihi hina yustadallu alaihi bil qaul. Jadi orang panggil ternyata dua puji. Yatahaqqaqu hina idzin hamdan. Oleh dua puji. Mana? Ahaduhuma bil qauli, ya raya atas aku. Pasal akulah, diisi akulah. Zaid ni seorang yang mulia. Zaid ni satu orang yang murah. Diisi akulah. Jadi satu puji dengan perkataan. Satu lagi wal akharu walhamdul akharu bil i'tiqadi. Dengan pegang. Pegang tu ambil mana? Al ma'khuzi minhu. Tu dia puji dengan i'tiqad yang diambilkan i'tiqad itu minhu minal qaul. Tu dia nah. Khalid bagaimana mu pandangnya terhadap Zaid ni? Kita nak tahu bagaimana dalam hati dia. Khalid kata bagi saya lah Zaid ni seorang karim. Seorang yang murah. Jadi puji lidah sah. Dan pula puji dalam i'tiqad dia. Tahu di lidah tak ni? Tu makna kata wa yatahaqqaqu hina idzin hamdan. Dua puji. Ahaduhuma bil qauli wal akharu bil i'tiqadil ma'khudh minhu minal qaul. Habis. Selesailah panjang dak cara puji hamd saja tu. Bukan main sepipil lebih. Tu dia. Ni kitab bahasa tulis seru kecil rapat. Kalau boleh besar sikit semuka dah. Duk cara ni saja. Tu dia. Itu duk tafsir, duk syarah perkataan alhamdu. Tak kira lah ni sama ada kalam musannaf ni ayat mana pun lah ni lah tafsir alhamdu ni. Panjang. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Silasa salasa. Yang pertama tu silah makna pemberian lah. Puji-puji itu bagi Allah kerana pemberian kurniaannya. Ala silatihi thumma salamullahi ma' salatihi. Atas selawat salam. Selawat. Kita kau tengoklah. Baik, selesai dari situ munasabah dengan puji, nak mari bicara syukur pula. Nah,
Puji ni kita guna kalimah Melayu. Manakala syukur ni kita guna kalimah Arab. Kita guna kalimah Arab, kita kata syukur. Sebenarnya kalau terjemah betul terima kasih. Syukur terima kasih. Sabit tu orang ajar kanak-kanak bila orang beri gapo-gapo kata terima kasih. Kata-kata terima kasih. Dak ajar. Budak pun pandai. Terima kasih bila orang beri gapo. Terima kasih. Dipanggil pada syukur. Ada itu syukran. Kalau bahasanya syukriya. Ya dah tu dah. Arab kata syukran. Yang mai dengan nasab gitu. Syukran. Ada kata syukriya. Kita kata syukur. Menjadi ke Melayu ni tu. Terjemahnya terima kasih. Baik. Apa dia syukur? Katanya wasyukru lughatan huwal hamdu istilah. Hasan dah. Syukur pada logat tu ialah kena kepuji pada istilah hasan ni. Kita faham makna puji hasan ni, itulah syukur pada lughah. Muradif itu. Puji pada istilah muradif dengan syukur pada logat. Dia dia. Terima kasih ni kadang-kadang dengan perkataan saat ni kata terima kasih, kata betul ataupun sebut baik, panggil syukur. Ataupun perbuatan yang menunjuk atas membesar, panggil syukur juga. Itu dia. Lakin tapi dia kena salinglah dalam takrif tu. Syukur pada logat wa ma'na syukri lughatan huwal hamdu huwa kena ke ma'na alhamdi istilahan dah. Lakin tapi kena tukarlah bi ibdali tu tak juga nak nampak titik nak jadi dua nak jadi titik ya tu sebenarnya bi ibdalil hamidi barangkali bisyakiri. Bisyakiri jatuh alif pula situ. Bi ibdalil hamidi dengan tukar ke lafaz hamid. Maksudnya tukar lafaz. Tukar ke lafaz hamid dengan syakir. Betul mana weh? Tadi dia royak puji dia kata gini. Min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi. Itu kita kena tukar. Bila dak kecek syukur kena kata mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi. Tukar situ sah. Tu yang nak jaganya. Sebab kita dak kecek syukur kita kata 'alal hamidi tak termasuk dengan dia lah. Sebab dia kata lakin bi ibdalil hamidi tetapi dengan tukarkan lafaz hamid, lafaz yang puji, yakni pada kata min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi kita tukar dengan apa? Bisyakiri. Kita tu bisyukri. Anaknya bisyakiri. Kita saling kata min haitsu kaunihi mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi. Tukar situ sah. Apa betul lain tak apalah, supaya semua. Habis. Wastilahan tak panjang dah lah tu. Tak panjang dah lah kita tahu dah. Makna hak tadi dah. Wastilahan yakni wasyukru istilahan. Wastilah pada lughatan nak ayat makna syukur pada istilah. Syukur pada istilah ni apa ialah sarful abdi. Dalam kitab Jawi kata memaling. Memaling oleh hamba maksudnya mengguna ataupun merintah ataupun melaku. Sarful abdi idafah masdar kepada fa'il. Melaku oleh hamba. Kalau terkati ngaji tak Dawi dia kata memaling oleh hamba. Dia ibarat memaling. Kerana saraf tu juga dipakai ke makna paling, ubah, tukar. Tu asal. Maka kita nak ambil munasabah sini juga. Ni melaku oleh seorang hamba. Ataupun mengguna oleh seorang hamba akan apa? Jami'ama tu maf'ul sarfu, mengguna, memaling ataupun merintah ataupun melaku bisa mana-mana oleh seorang hamba akan semua barang situ nikmat. Jami'ama akan semua nikmat kurniaan, kaki, tangan, mata, kepala, apa dia telinga, mulut atau semua barang nikmat Allah Taala an'amallahu alaihi yang telah kurnia oleh Allah ke atasnya.
yang telah kurnia oleh Allah alaihi ke atasnya atas abdi bihi dengannya dengan ma. Tu aid duk situ. Melaku oleh seorang hamba, mengguna oleh seorang hamba atas sekalian barang semua nikmat yang telah kurnia oleh Allah alaihi ke atasnya kata abdi bihi bima. Sarfu fi. Takluk situ nah. Takrif dia tu kita perhati dengan i'rab dia persakut di mana. Melaku oleh seorang hamba akan semua nikmat kurniaan yang telah kurnia oleh Allah ke atas abdi seorang hamba bihi bima, mengguna melaku fima pada barang. Barang itu taat, amalan taat, ibadah. Yang khuliqa, yang telah dimenjadi akan abdu li ajlihi kerananya untuknya, untuk ma yang kedua. Tuhan menjadikan kita ni apa untuknya. Ini isyarat kepada ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tu ma khuliqa li ajli kena ke ibadah. Ambil daripada ayat. Gapo ma khuliqa li ajli ay minal ibadah kama fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku menjadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadat, mereka itu akan daku. Kita terjemah. Jadi ibadah ni lah ma khuliqa li ajli. Peruntukkan sebab tu kita kena kita kena peruntukkan. Kalau tak kena peruntukkan kita guna tak kena. Supaya kita kata ubat ni buat untuk apa? Tu nak kena peruntukkan panggil. Ubat parah ni untuk apa? Itu nak baca tengok dulu. Kita nak tengok pak nak coba tengok dia tu lah. Dia tulis itu. Ubat ni untuk gapo? Dia ya untuk menghilangkan sakit kepala. Tutup dia. Untuk menghilangkan demam. Tu dia ke puat ni dia ayat dia. Tu untuk ubat ni untuk tu. Tu dia ni ubat apa ni ya ke ai. Ni untuk menghilangkan batuk. Ubat ni untuk tu. Pak kita lagi makan untuk buat mabuk. No dak. Tak kena dengan ma khuliqa li ajli. Tu dia. Barang dadah ni untuk dia gapo nak menahankan muka tu menahan muka ni daripada rusak. Gitu. Kita lagi buat isak dia. Kena ke tak ma khuliqa li ajli. Hak Tuhan buat semua ada ma khuliqa li ajli. Kita kena sampai dia panggil salah guna. Salah guna ni besar. Guna salah ni besar. Barang ni untuk apa kita pergi buat muka lain. Salah besar. Tuhan jadikan kita ni untuk apa? Liya'buduni. Ada juga setengah tafsir macam dalam Minhajul Abidin kita lepas dah tu. Daripada Ibn Abbas tafsir aili ya'rifuni, supaya kenal mereka itu kepada aku. Kenal aku ni Tuhan kamu. Tak ada aku tak mengadamu, mu tak boleh ada. Tuhan tanya, adakah mereka jadi sendiri? Adakah mereka sebelum pada ada tu mereka jadi tukang boleh mengadakan mereka sendiri? Mana boleh? Mu kenal aku ni. Dia panggil tu untuknya Allah Ta'ala tu kenal dia. Bila kenal dia dah kita hamba agak sujudlah. Tunjukkan kata kita ni hamba dan membesar mengagungkan dia adalah Tuhan kita. Tu ma khuliqa li ajli. Kalau tu ma khuliqa li ajli semua tangan. Sebab tu tangan nak capai macam mana? Capai barang yang diredha. Curi tak boleh bukan buat tangan untuk tu. Kaki berlangkah ke mana tempat yang diredha, bukan dia berlangkah ke tempat yang dilarang. Dia panggil ma khuliqa li ajli. Maka bila orang boleh melakukan semua nikmat hak Allah Taala beri beri ke dia, melaku pada barang peruntukan yang dimenjadikan hamba tu kerananya itu, tu panggil syukur. Mata kita tengok apa? Tengok kitab. Mata kita tengok kitab. Puas-puas tengok kitab mutalaah. Tengok masalah tu masalah, buka kitab tengok. Buka Quran baca. Tu dia panggil tengok tu masalah syukur mata.
Tu dia. Mata kita tengok perempuan ajnabiyah, tu dia panggil nyalah guna. Sorah tak kena. Fi ghairi ma khuliqa li ajli dia panggil. Pada tu dah. Tu panggil syukur. Nak guna jami' tu payah tapi dia kata wa qalilum. Apa dia panggil? Qalilam ma tashkuru. Sedikit benar kamu syukur. Sikit benar kalau Tuhan awak kira teruk kita ni. Kita syukur Tuhan ni sikit sangat. Apa lagi syakur kau sangat jauh. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikitlah daripada hamba-Ku yang sangat syukur tu kau sangat. Sikit benar tu. Tengok dia inilah makna kata kita ni tak lepas ni. Hidup dengan tak tahu tak boleh duduk. Tak sudah orang. Buat rumah tak sudah lah. Nah, jadi kita duduk dengan tak mengaji agama ni, oi tak sudah. Lepas kalau orang tak jadi orang lah. Orang panggil apa agama kertas dia panggil. Kalau duduk tak mengaji agama kat teruk sungguh tapi nak fikir situ juga masya-Allah lah. Alhamdulillah kita boleh masuk dalam golongan. Tu dia. Tu nak faham kata nak syukur nikmat Allah tu bukan main. Boleh duk dengar. Ada dengar kedaya agama syukur nikmat telinga. Apa kita nak pergi dengar tu berjalan lagi. Duk berjalan ke jalan. Tu man salaka tariqan. Dah. Syukur kaki. Oh masya-Allah. Itulah paling kuat kita kena. Jangan kita hidup ni tak tahu gapo teruk. Kalau lagu tu dia panggil tak ada beza dengan binatang. Sebab tu Allah Taala kata ulaika kal an'am. Mereka serupa binatang. Ada mata tak tengok. Dalil-dalil menunjuk atas ada Tuhan dan kuasanya. Ada telinga tak dengar kok hak sebenar. Ada hati akal tak fikir kok jalan baik. Orang ni serupa binatang saya kata. Walaqad zara'na li jahannama minal jinna apa dia li jahannama katsiran minal jinni wal ins saya kata. Kami menjadikan neraka jahanam tu. Apa dia ni? Jin. Untuk jin manusia kebanyakan. Manusia bahasa mana? Jin bahasa mana? Lahum. Apa nama ni? Lahum. Apa dia? Yang ada bagi mereka itu mata tapi tak melihat hak sebenar. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada akal tak faham, tak erti. Tu hak tahala tu ada bilalah tu. Ada penama ni, ada pendengar tak dengar perkara hak sebenar. Tu dia. Maka Tuhan kata mereka itu serupa binatang. Kau binatang lembu kubah ya dah. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat. Binatang tak ada akal di mula lagi. Orang ni ada akal. Tuhan kata teruk. Habis itu. Selesailah daripada menyatakan makna syukur, makna puji pada logah dan pada istilah. Kemudian pada tu beralih pada satu pula. Mari nak bahas cara alih la pada alhamdu dan la pada lillah. Jangan payah. Tak lepas lagi dengan alhamdulillah tu. Cara dia ni dia. Summa alam. Kemudian ketahui olehmu ayyuhal mukhatab. Dia tujulah kepada mana-mana orang yang duk melihat kitab dia, dengar kitab dia, belajar kitab dia, baca kitab dia, maksudnya mung belakalah. Ketahuilah anna al, kita panggil alillah, bahawa al fil hamdi, bukan dia dua kelimah dah tu kira-kira tu. Hamd, hamida yahmadu hamdan. Hamd itu kita panggil kelimah masdar. Isim. Patut al tu syukur tu. Harah. Bila lagi masuk dua tu alhamdu. Nak cara betul al dia. Dia kata ketahui olehmu bahawa al fil hamd itu imma boleh pecah banyak jalan berada. Ada kalanya dia panggil lilistighraqi. Maknanya maudu'atul lilistighraqi. Alif la itu dihantarkan makna istighraq. Istighraq gharak terpanggil gelar dah. Mana kata menghabisi, menunjuk atas makna habis semua. Mana alhamdu dengan mana kullu hamdi. Ya alil istighraq ni kita kira kalau buai dia bubuh kullu boleh. Dia panggil alil istighraqi.
Nah misalnya alhamdu, cuba buat al tu baik. Buat apa kita buh tempat tu, buh kullu hamdin. Semua puji itu adalah bagi Allah. Sabit terjemah. Segala puji, terjemah tu. Segala tak ambil mana weh, ambil je alillah tu. Alillah kullu. Innal insana lafi khusrin. Atau alillah istighraqi tu. Sekali kita buat alillah buh kullu. Innal insana ay inna kulla insana kulla insani, bahawa semua manusia, Tuhan pukul semua manusia itu adalah di dalam rugi. Apa kau cabut semula illa di belakang. Dia panggil alillah istighraq. Satu ataupun lil jinsi, alillah jenis. Kerana hamdi maksud tak isi jenis. Jenis puji. Tak kira lah ada berapa perkara pun, jenis puji masuk habis. Semua adalah bagi Allah. Jenis puji, jangan rumah gitu. Jenis puji itu bagi Allah. Tapi klik ke mana istighraq jugalah. Semua puji, terbanyak kita jumlah kat itulah. Segala puji itu bagi Allah. Jenis puji itu bagi Allah. Au lil ahdi. Ataupun pakai alal lil ahdi pula dah. Maklum puji hak maklum. Puji hak maklum tu lah, maklum pak dah. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis. Hak maklum tu. Maklumnya pak bagi semua. Boleh. Tu dia. Wallamu, dah boleh baca wallama atas pada al yang jadi isim anna. Tempat nasab. Baca wallama boleh. Wallama wa'lam summa a'lam anna lama, dan bahawa salam itu lam mana? Lam fi lillahi. Lillahi tu kasar lafaz jadi isim lah. Bahawa salam fi lillahi, lam pada lillahi, halal apa tu? Tu pun imma lil istihqaqi, ada kala pakai mana istihqaq. Mustahaq kita kecaklah tu, berhak kita kecaklah tu. Berhak. Berhak. Maknanya segala puji tu yang mustahak sungguh bagi siapa puji. Abang tu kata kedek. Alhamdu mustahaqqul lillah. Puji tu hak sungguh hak siapa? Hak sungguh hak Allah. Sebab tu bila puji hak sungguh tu hak Allah, kita puji ke tak kena dengan hak dia je boleh. Kita pergi puji orang jahat, dia boleh. Pasti ada malaikat lah fiqh tu. Orang tu kita kata tahu cerak, orang tu karuk. Mau ya tak zalim kat orang. Kita pergi puji, demo haram tu kita puji. Malaikat, kalau kita tak puji dia, dia buat penyakit kita pula dah. Tu kita puji supaya nak selamat, tak apa. Kau dah tu, jangan terlajak. Ni kita pergi dengan fiqh lah pula. Tapi nak rakyat gana di sini ni, nak rakyat kata puji hak sebenar tu panggil mustahak. Hak sebenar bagi siapa puji? Bagi Allah. Sabit tu kita nak puji makhluk. Kadang-kadang orang ni mustahak juga Tuhan benar puji, tapi lajak tak boleh pula. Sabit tu Nabi larang la tutruni, jangan kamu melebihi puji aku, jangan. Siapa agak aku anak Tuhan, jangan. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana melampau puji oleh orang Nasara akan Isa. Siapa agak kata Isa anak Tuhan, jangan melampau. Puji tu puji terlajak tak kena. Lepas dia panggil terlajak. Tu mana kata puji hak sungguh puji Allah. Sebab kita puji Allah, Allah yang kuasa, Allah yang asa, Allah yang kuasa segala-gala, Allah yang menentukan. Tu dia. Allah boleh, kerana dialah yang dimustahakkan puji itu bagi dia. Dia panggil alillah, dia panggil lam lil istihqaq namanya. Ataupun lam lil ikhtisasi, tertentu. Sebab boleh kata puji-puji itu tertentu ia bagi Allah, tertentu. Ikhtisas, tertentu. Lil milki, boleh juga kata milik. Puji-puji itu milik kepunyaan bagi Allah. La lil milik. Apa tu dia ada beza tu, dua tiga tu. Hak hurayah hak nini, duk di anu baca dah kitab tu. Hak syekh kita juga. Apa dia Hasyiah Al-Baijuri atas mata Sanusi dah.
Mata Umil Barahin baca dah. Hak syekh kita ni juga buat hasiah. Lepas tu dia ada orang takrir di tepi tu. Mulakna dia hurai perbezaan antara la milik, la ikhtisas, la istihqaq. Kemudian fatahassala min hadza, maka terdapatlah hasil. Maka terdapatlah min hadza, terdapatlah daripada ini oleh ihtima fatahsulu. Tak apa juga kalau fatahassala pun, maka hasillah daripada ini hadzal mazkur, daripada kata anna min anna alfil hamdi itu baik 3. Mari tengok pula lam pada lillah tu baik 3. Pas tiap-tiap satu tu 3. Mana pukul kali 3 kali 3 jadi 9. Itu mana kata fatahsulu min hadza. Malaikat itulah kita ni maksudnya ihtimalatun, walaupun boleh juga tahassala pun. Maka hasillah daripada ini hadzal mazkur, daripada kata mana ni, min anna alfil ila akhirih, hasil oleh ihtimalatun tis'atun, oleh beberapa tanggungan, boleh tanggung sampai 9. Itu panggil ihtimal boleh bawa sampai 9 jalan. Ke mana tu? Duk cara al dengan la lillah. Mana? Kita kata alil istighraq. La tu istiqaq, ikhtisas, ahdi, 3. Alil jenis. Alil jenis. La dia istiqaq, ikhtisas, milik. 3. Ne pun ne. Apa nama lagi? Alil ahdi. La dia tu istiqaq, ikhtisas, milik. 3 pula jadi 9. Cuba tengok. Kita dah kata sama alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah makan. Alhamdulillah. Selamat, alhamdulillah. Ada kata sama. Tapi cara tu. Bismillah nah. Mari kok mana 9 ni Bismillah ihtimalatun tis'atun. Apa takwil lah nak wisah nahwu tu. Kerana dia ni masalah jami' takwil dengan sawasah. Bismillah yang dibilakan. Al-ma'dudah takwil lah nak wisah enggak? Ihtimalatun tis'atun, ihtimalatun ma'dudatun bitis'ah. Jadi selalu nak wisah nahwu. Qaimatun tu jatuh titik dah. Qaimatun. Bismillah ihtimal ni, bismillah boleh 9 bawa kannya mari mana? Yang terdiri ia dari terdiri ia datang ia mari daripada ia terbit mari daripada tu boleh kata belaka tu munasabahnya. Yang terdiri yakni ia terbit dari min darbi thalathatin, daripada pukul akan 3, daripada dipukulkan 3. Idafah masdar kepada maf'ul, ataupun kalau pakai masdar daripada fa'il bina maf'ul gak dia panggil idafah masdar ke naib fa'il. Daripada dipukulkan 3 fi thalathatin, pada 3. Pukul 3 pada 3. 3 mana? Alif lam tu baik 3 wajah. Lam pula nu 3. Tiap-tiap satu tu boleh bawa 3. Dipukulkan 3 pada 3. Jadilah 9. Itu dia. Dalam 9 saat ni tu katanya yamtani'u minha, tertegah daripadanya. Hak tak boleh bawa, ada so. Tertegah daripadanya, daripada tis'ah, daripada tilkal ihtimalat yang tis'ah itu tertegah oleh ja'lul lam lil milki, oleh menjadikan lam lil hamdi. Ja'lul lam ay fi lillah, menjadikan lam pada lillah, lil milki, jadikan lam tu mawdu'atan lil milik, ma'a ja'li al, serta menjadikan alil la yakni fil hamdi lil ahdi. Tu tak boleh tu. Kalau kita pakai alil la lil ahdi, patul lam pada lillah, nak pakai la lil milik tak boleh. Kok mana tu? Seolah-olah kita kata jenis puji iaitu penama puji yang maklum itu. Mana puji maklum? Puji qadim bagi qadim, qadim bagi hadis. Allah puji dia, Allah puji hamba dia.
Dan kita puji Allah dan kita puji sesama kita. Tu pak mana? Pak jenis pak tu, pak yang maklum tu. Kalau gitu bila kita menjadi alallatu alil ahdi, lepas tu nak menjadikan lam pada lillah lil milik, itu tertegah tu sah. Tu dia di atas tu tertegah tu. Yamtani'u minha ja'lul lam lil milki ma'a ja'li alil ahdi. Tapi kai bukan tegah mutlakan dak juga tu. Iza ju'ila ni payah sikit nah. Iza ju'ilal ma'hudu, apabila dimenjadikan akan alhamdul ma'hud. Kedil. Lepas tu nampak supaya alih, nampak tak alih tu ya payah kata apa? Salah lah tu. Sebab kata kalau kita tulis git korang. Git korang. Git guris sikit. Jadi timbul nampak supaya alih tak alih. Iza ju'ilal ma'hudu huwal, apabila dimenjadikan alhamdul ma'hud itu huwal hamdul qadim, boleh kata dhamir fasli atau boleh kata huwa mubtada atau pakai huwa dhamir fasli. Ketika apabila dimenjadikan alhamdul ma'hud tu huwa, ialah alhamdul qadim. Puji ya qadim faqat, maka hanyalah. Jadi faqat mana tak ada campur. Tak ada campur dengan apa dia kita nak katakan. Alhamdul qadim faqat, apa faqat? Kita ambil sikit dia. Biduni tarkib lil hamdil hadis. Dengan tidak tarkib pada hamdil qadim atau hamdil hadis. Lah mana weh? Tengok isu dulu. Sebab apa tu boleh kata yamtani'u, kita nak menjadikan lal milik serta menjadi alalil ahdi, tapi apabila hak ma'hud, bila kata alalil ahdi, puji yang maklum, puji maklum yang apa? Satu daripada puji yang maklum tu ialah alhamdul qadim. Puji yang qadim mana? Allah puji dia, Allah puji hamba dia. Puji qadim kata. Faqat itu tak boleh. Sebab apa? Li'annal qadima la yumlaku. Kerana yang qadim tak boleh dimilik. Kalau pai kata dimilik kat mana? Baru. Barang yang dimilik ni barang baru. Kalau gitu Allah puji. Puji ibarat daripada ta'alluq ni lah. Ta'alluq kalam yang tanjizi qadim. Ibarat daripada ta'alluq kalam yang tanjizi qadim menunjuk atas puji. Tu kapai puji yang qadim. Kalau pakai la tu lil milik ke? Puji yang qadim itu ialah dimilik. Ialah milik bagi Allah. Kalau itu punya faham baru pula dah. Bab dia kata tak boleh tu. Li'annal qadim la yumlaku. Tu dia. Hak kata mana tu? Iza ju'ilal ma'hud tu apakah apanya alhamdul qadim saja. Adapun bi khilafi ma, bersalahan kelakuan iza ju'ilal ma'hudu, apabila dia menjadikan akal yang maklum alhamdul ma'hud itu hamdaman, maf'ul yang kedua ju'ilah. Dijadikan ma'hud itu puji yang maklum itu ialah puji mereka yu'taddu bihamdihi, yang dibilangkan dengan pujinya. Misalnya mana? Kahamdihi ta'ala, seperti puji akannya ta'ala, wa hamdi anbiya'ihi, dan pujikan segala nabi-nabinya ta'ala, wa awliyaihi, dan pujikan segala awliyanya ta'ala, dan segala wa asfiya, segala pilihannya, pilihan Allah ta'ala. Hak ni tak apa. Apa makna bikhilah? Hak ni fala yamtani'u. Tak pernah mari sikit dia. Apa bikhilah? Ai fala yamtani'u. Maka tak tertegak. Mana pakai alif la lil ahdi, lam lil milik. Apabila pakai ma'hud tu hamdaman yu'taddu bihamdihi. Tak apa, mana kita tarkib, campur. Sebab apa boleh kata bikhilah? Li'ana ni ilat pada hak tafriq mahzuh tu. Tafriq dulu. Bikhilafi ay fala yamtani'u, maka tidak tertegahlah ia. Ia ja'lul lam lil milik ma'a ja'li alil adi,
izar saat itu. Tak apa. Sebab apa tak apa? Sebab apa tak tertegah? Li'annal ma'huda hina idzin, kerana li'annal hamdal ma'huda hina idzin, kerana puji yang maklum ketika itu hina ila hamdaman yang sampai akhir. Dia panggil huwal jumlatul murakkabatu. Ma'huz itu kena kejemlah yang tersusun. Al jumlatul murakkabatu, murakkabah makna mutarakkibah. Ya, ataupun yang disusun minal qadimi, minal hamdil qadim wal hadisi. Itu saja. Pas kaedah kita wal qaidatu, namanya panggil tatmimul illah. Dan bermula kaedah annal murakkaba minal qadimi wal hadisi hadisun. Tu dia kaedah kita, hak yang disusun daripada yang qadim dan yang hadis ialah hadisun. Bila puji Allah, pujikan segala nabinya, pujikan segala aulianya, pujikan segala asfiya Allah, segala orang pilihan. Tu maka orang panggil jumlah. Jumlah jadi hadis. Bila hadis fayasihhu ayyum laka, maka sah bahawa dimilikannya ke al-hadis. Payah mudah tu. Nah, ulat-uliklah. Ulat-uliklah. Hak payah tu kita ulat. Tengok supaya kita buat gapo-gapo payah. Buat sekali tak ada aku panah perut. Panah perut jawab pula. Buat tak jadi lagi. Panah perut tu. Kau nak jadi juga. Tu orang kena lagu tu. Jangan buat mata jadi. Masa lemah. Ada. Nanti panggil orang hemah rendah duduk situ. Buat kena jadi tak ada. Pasal lemah. Pasal lemah. Tu dia panggil hemah rendah. Orang hemah tinggi lah kau nak. Panah perut. Ya panah lah tu. Panah lagu tu tak apa. Panah lah tu. Bubuh piwi gelegak. Panah perut. Bapak aku nak layu sikit. Tu dia. Payah sangat lalu bapak. Panah perut. Nak reti juga. Dia kena duduk situ hemah dah. Nah. Habis. Cukup dulu. Lepas tu untuk kita naik juga murajaah lah. Tanya menanya lagi. Ataupun buka kitab lain. Ayat ada lebih terang. Tu. Qauluhu. Baru sambung ke mata. Ala silatihi. Wallah.